Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan menyambung sesi pembelajaran kita pada video yang lepas. Sepatutnya kita perlu belajar tentang radical, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel, dan zon pembahagian sel pada radical akar, sebenarnya pada bahagian struktur akar, di mana kita perlu buat eksperimen, tetapi memandangkan kita masih lagi dalam suasana PDPR. Jadi cikgu skip ni dulu. Mungkin cikgu akan buat eksperimen ini, demo untuk kamu, videokan dan post dekat channel cikgu ni nanti. Kalau cikgu ada kesempatan apabila cikgu dah habis tempoh kuarantin ni, insyaAllah. Okay, tapi untuk hari ini kita akan bincangkan tentang jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan. Jadi seperti biasa, sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran kita, of course kita kena bincangkan tentang OP kita pada hari ini, iaitu objektif pembelajaran. OP kita pada hari ini tak lain tak bukan, cuma simple saja, memerihalkan jenis tumbuhan primer dan juga sekunder. Okey, kami akan dapat sambung memerihalkan jenis pertumbuhan primer dan juga sekunder. Dua benda ni, tumbuhan primer dan juga sekunder. 1.2, 1.2.4. Kemudian satu lagi adalah tengok kandungan tambahan, iaitu mewajarkan kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okey, jadi ini adalah soalan pada hari ini. Okey, soalan cikgu pada hari ini adalah ini dia. Selepas akhir bab ini, kamu kena jawab soalan ini. Okey, apa dia? Apakah kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Okey, macam biasa, hantar dekat cikgu di dalam grup. Baik, kita berbalik semula kepada buku teks kita pada hari ini. Okey, so jenis pertumbuhan. Tadi kita dah tengok objektif pembelajaran kita. Terdapat dua jenis pertumbuhan, iaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Okey, jadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okey, pertumbuhan primer. Apa definisi pertumbuhan primer ni? Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan dan dialami oleh semua tumbuhan untuk menambah panjang batang dan akar. Semua tumbuhan akan mengalami pertumbuhan primer. Okey, ini yang dimasukkan dengan definisi pertumbuhan primer. So kita ulang balik, merupakan pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan, okey, dan dialami oleh semua tumbuhan. Percambahan biji benih lah biasanya. Okey, selepas percambahan biji benih, pertumbuhan primer. Okay. Percambahan biji benih, kemudian tumbuhan primer. Pertumbuhan primer. Ni bolehlah dimasukkan ke dalam nota korang. Pertumbuhan primer berlaku di mana? Berlaku pada meristem apex yang terdapat pada hujung pucuk dan hujung akar yang kita dah belajar dalam video yang sebelum ni. Okey, berlaku pada meristem apex, pucuk dan juga akar. Pertumbuhan primer bermula apabila sel-sel meristem pada meristem apex dan zon pembahagian sel giat membahagi. Ni bermula apabila sel-sel meristem pada meristem apex dan zon pembahagian sel giat membahagi. Itu adalah permulaan pertumbuhan primer berlaku. Hal ini diikuti dengan pemanjangan sel dan pembezaan sel. Pertumbuhan primer berlaku dahulu, barulah
pemanjangan sel dan pembezaan sel. Okey, pada hujung pucuk, primordium daun dan primordium tunas akan tumbuh membentuk daun serta pucuk baharu. Hal ini membolehkan tumbuhan menambahkan ketinggiannya. Di hujung akar pula, iaitu di jidal akar. Ingat, hujung akar kan ada macam ni. Okay, dia ada satu lagi yang ke bawah ni. Nah, ini adalah jidal akar. Jidal. Okay, digantikan. Okay, kejap. Jidal akar yang akan menjadi haus apabila menembusi tanah, menyebabkan sel-sel jidal akar digantikan dengan sel-sel meristem. Apabila haus, dia digantikan dengan sel-sel meristem dan menambahkan lagi kepanjangan akar ini. Dari segi saiz, dia akan menjadi lebih besar. Dari segi kepanjangan, dia akan menjadi lebih panjang. Kalau kita tengok rajah 1.10, primordium daun, okay, dan primordium tunas yang akan menjadi primordium tunas akan menjadi pucuk, primordium daun akan menjadi daun yang baru. Berdasarkan daripada kenyataan buku teks ini, membentuk daun serta pucuk yang baharu. Alright. So, kalau kamu nak tahu tentang apa maksud primordium ni, is an organ or tissue. It is earliest recognizable stage of development. Maksudnya dia adalah merupakan organ ataupun tisu yang pertama, okay, dalam stage pembangunan ataupun pembesaran, okay, dalam pembesaran tumbuhan. Okay. Primordium is the simplest set of cells capable of triggering growth of the would-be organ and the initial foundation from which an organ is able to grow. Kalau kita terjemahkan di sini, dia merupakan set sel yang paling simple yang trigger pembesaran of organ atau menjadi organ apabila tisu ataupun tumbuhan ini membesar. Alright. So itu adalah primordium, berkenaan dengan primordium. Pertama sekali dia akan menjadi organ. Alright. Simplest set, paling ringkas, dan kemudian dia akan menjadi daun ataupun tunas. Okey, so itu berkenaan dengan pertumbuhan primer. So next kita akan pergi kepada pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder pula berlaku kepada kebanyakan pertumbuhan eudikot dan sebilangan kecil tumbuhan monokot, iaitu pokok renek, untuk menambah ukur lilit atau diameter batang dan akar tumbuhan. Okey, soalan yang dekat sini, apakah tumbuhan eudikot atau tumbuhan monokot? Okey, untuk itu, tumbuhan monokot dan tumbuhan dikot ataupun eudikot adalah sama. Dikot dan eudikot adalah benda yang sama dekat sini. Monokot dia mempunyai satu kotilidon, manakala dikot dia mempunyai dua kotilidon dekat sini. Alright. Manakala vein dia ataupun corak vein dia adalah paralel, selari dalam tumbuhan monokot, manakala dikot dia serupa jaring. Dan kemudian kita tengok pada batang, arrangement vascular tissue dia ataupun vascular bundles dekat sini. Kita tengok vascular bundles usually complexly arranged. Dalam monokot dia berterabur, tapi dalam dikot dia dalam bentuk ring, cincin ataupun gelang. Okay, roots, akar monokot dia adalah fibrous root ataupun serabut, manakala dikot taproot, akar tunjang. Okay, flowers, dari segi bunga, floropats usually in multiple of 3. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, multiple of 3, 3, manakala floropats usually in multiples of 4 or 5 dalam tumbuhan dikot ataupun eudikot, 4 ataupun 5. Monokot tadi 3.
Itu adalah perbezaan daripada segi tumbuhan dia. Cuba kamu beritahu cikgu apakah tumbuh-tumbuhan monokot ataupun dikot. Cikgu boleh beri contoh di sini ya. Monokot seperti jagung, manakala dikot ataupun eudikot adalah biji benih kacang hijau. Alright. Kita jumpa perkataan cotyledon kat sini juga. So apa itu cotyledon? Cotyledon, cikgu ambil daripada Cambridge, is a type of leaf that is part of the developing plant inside a seed and either store food or grows from the seed to produce food. Merupakan sejenis daun sebahagian daripada tumbuhan yang sedang mengalami tumbuh sarang di dalam biji benih, dan sama ada dia menyimpan makanan ataupun membesar daripada biji benih itu untuk menghasilkan makanan. Itu daripada Cambridge cotyledon. Ini beza dia kalau kita nak tengok dicotyledon ataupun monocotyledon. Okay, comparisons of monocot and dicot sprouting. The visible part of the monocot plant left. Kamu tengok ni, monocot ni left. Ni, ini adalah dicot. Dicot. Okay. Kalau kamu perhatikan dekat sini, okay, tumbuhan monokot dia macam satu batang panjang ke atas. Manakala dicot dia membentuk dua anak daun, kan? Okay. The visible part of the monocot plant left is actually the first true leaf produced from the meristem. The cotyledon itself remains within the seed. Cotyledon dia berada di dalam biji benih. Manakala cotyledon dicot tadi dia membentuk daun. Daun, tengok ini adalah daun yang dimasukkan oleh cikgu. Dicotyledon dia membesar. Okay, membesar, mengalami tumbuh sarang dan keluar. Okay, apabila biji benih bercambah. Manakala monokot dia stay di dalam biji benih tu. Itu yang dimasukkan dengan definisi cotyledon ni. Okay, dan juga perbezaan antara eudikot dan juga monokot. Alright. So itu info untuk kamu lah. Okay, info tambahan kepada bab kita ni. So kita kembali kepada topik kita tadi ya, pertumbuhan sekunder. Okay, dapatkah anda mengenal pasti tumbuhan eudikot yang hanya mengalami pertumbuhan primer? Tumbuhan eudikot tadi adalah dicotyledon. Yang mana satu yang akan mengalami pertumbuhan primer? Tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan tidak berkayu. Okay, seperti tumbuhan herba tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terhasil daripada pembahagian sel meristem lateral yang terdapat di batang dan akar. Okey. So jawapan dia tumbuhan tidak berkayu seperti tumbuhan herba. Okey, hanya mengalami pertumbuhan primer. Okey. Next. Meristem lateral terdiri daripada cambium vascular dan cambium gabus. Alright, hari itu kita tengok tentang meristem apex, iaitu hujung pucuk dan juga hujung akar, kan. So hari ini kita sentuh sikit tentang meristem lateral yang terdiri daripada cambium vascular dan juga cambium gabus. So daripada segi struktur dia, next, daripada segi struktur, cambium gabus dan cambium vascular di sini. Alright. Tengok rajah 1.12 cambium vascular terletak di antara tisu flowworm dan tisu xylem dalam berkas vaskular. Cambium vascular mana dia? Ini cambium vascular terletak di antara tisu flowworm. Mana tisu flowworm? So ada dua flowworm di sini, flowworm primer dan juga flowworm sekunder. Ini flowworm primer dan juga flowworm sekunder. Satu settle. Manakala satu lagi adalah tisu xylem, kan. Okay, tisu xylem, xylem primer dan juga xylem sekunder. Di antara phloem dan xylem ini adalah, di antara phloem dan xylem ini adalah cambium vascular. Ini phloem F. Ini juga, ini pula adalah X, xylem. Right? Sorry.
Next, cambium gabus. Cambium gabus terletak di bawah lapisan epidermis ini. Bawah lapisan epidermis. Mana epidermis? Epidermis adalah bahagian paling luar sekali. Epidermis adalah bahagian paling luar sekali. Ini epidermis. Okey. Mana cambium gabus? Selepas epidermis itu yang berwarna putih ini. Ini adalah cambium gabus. Di sekeliling ini adalah cambium gabus di bawah lapisan epidermis. Dulu cikgu tanya kepada kamu tentang pokok love kan, kamu tulis di epidermis ni, love kamu tu. Jawapan dia apa? Kebanyakan kamu dapat jawapan yang betul, tahniah dan syabas. Di mana tidak akan berubah dari segi kedudukan dia sebab dia berada di bahagian epidermis, iaitu meristem lateral. Alright. Baik, dari segi struktur dia, okay, kalau kita tengok pertumbuhan sekunder pada batang, kita tengok dengan lebih detail lagi. Tengok rajah 1.13 di sini. Pembahagian sel di cambium vascular dan cambium gabus semasa pertumbuhan sekunder. Okay, kalau kita perhatikan tahun demi tahun, di sini dia tunjukkan tentang 3 tahun. 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Okay. Kalau kita tengok struktur di sini, kita ada xylem primer di bahagian dalam pada tahun pertama. Okay. Kemudian di antara xylem primer dan phloem primer adalah cambium vascular, betul? Cambium vascular yang warna hijau tu. Okey. Yang warna hijau. Cikgu zoomkan sikit tahun pertama. Okey. Manakala di hujung sekali kita ada epidermis. Alright. Di hujung sekali kita ada epidermis. Itu tahun pertama. Pada tahun kedua, okey. Xylem primer masih ada. Xylem primer masih ada. Okey, xylem primer masih ada. Kemudian tiba-tiba kita ada xylem sekunder. Alright, xylem sekunder. Kemudian selepas tu barulah cambium vascular. Okey, cambium vascular diikuti pula oleh phloem sekunder. Kemudian phloem primer, barulah cambium gabus dan epidermis. Alright. Itu tahun kedua. Alright. Yang mana tidak ada semasa tahun pertama. Next kita tengok tahun ketiga pula. Tahun ketiga, alright. Tahun ketiga di sini kita tengok pertumbuhan terus berlaku di bahagian ini. Okey, xylem sekunder menebal. Okey, xylem sekunder menebal. Apa fungsi xylem tadi? Xylem terlibat dalam pengangkutan air, garam, mineral. Dari mana? Dari akar ke bahagian atas tumbuhan. Itu adalah fungsi xylem. Jadi penebalan saiz xylem ini menyebabkan ukur lilit batang pokok itu adalah bertambah. Okey. Next. Rajah 1.14 dia tunjukkan kepada kamu tentang kerata rentas di sini. Nombor 1. Pertumbuhan sekunder bermula apabila cambium vascular membahagi mitosis secara mitosis dengan aktif. Okey. Satu sel induk menjadi 2 sel anak sentiasa membahagi cambium vascular. Okey, kita tengok gambar rajah kereta rentas dia. Alright. Tengok empulur bahagian tengah ni empulur. Kemudian kita ada xylem bahagian dalam xylem. Okey, selepas empulur tu xylem, kemudian cambium vascular. Cikgu tulis di sini ikut urutan. 1 xylem. Okey. Kemudian 2 cambium vascular, kemudian ketiga adalah phloem primer. Alright. Di mana kalau nanti pada tahun seterusnya dia akan adanya phloem sekunder. Alright. Next. Nombor 2. Sel-sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam membentuk xylem baharu. Alright. Okey, sel-sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam membentuk xylem baharu dan ke arah luar membentuk phloem baru.
Apa yang dimasukkan? Xylem sekunder dan phloem sekunder. Alright. Tisu xylem baru akan menjadi xylem sekunder dan tisu phloem baru akan menjadi phloem sekunder. Ini berlaku di dalam gelang cambium. Nombor 3 ni dia sudah tunjukkan kepada kita phloem sekunder, phloem primer, xylem sekunder, xylem primer. Alright. Kita tengok kedudukan dulu. Mula-mula xylem primer nombor 1 Kemudian xylem primer nombor 1. Kemudian xylem sekunder. Seterusnya gelang cambium ketiga. Kemudian keempat adalah phloem sekunder. Keempat adalah phloem sekunder dan kelima adalah phloem primer. Ini kedudukan daripada dalam keluar. Dalam keluar bahagian epidermis. Phloem primer paling luar sekali. Right? Di antara itu adalah cortex. Ini of course adalah epidermis. Alright. Next. Apabila mengalami pertumbuhan sekunder, xylem primer ditolak ke arah empulur. Okey. Manakala phloem primer ditolak ke arah epidermis. Ingat ini bahagian kelima tadi, ditolak ke arah paling luar iaitu epidermis. Akibatnya tisu-tisu xylem primer dimanfaatkan untuk membentuk lapisan kayu yang kuat. Hal ini disebabkan oleh dinding salur xylem ditebali lignin. Ini kalis air untuk mengelakkan air daripada keluar. Penebalan lignin memberikan sokongan juga mekanikal kepada tumbuhan. Next. Apabila lapisan xylem sekunder dimanfaatkan, berlaku pertambahan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang meregang serta retak. Okey, ini lilitan batang bertambah apabila lapisan xylem sekunder dimanfaatkan. Okey, epidermis meregang serta retak. Cambium gabus membahagi dengan aktif, membentuk sel-sel gabus di sebelah luar dan korteks di sebelah dalam. Cambium gabus dan juga korteks memainkan peranan pula. Lapisan gabus melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen apabila epidermis merekah. Alright, so ini gambar rajah dia dengan lebih detail. Alright, dia tunjukkan kepada kamu epidermis yang sudah crack di sini merekah kerana pemanfaatan xylem sekunder tadi. Xylem sekunder tadi dimanfaatkan menyebabkan epidermis merekah. Dan pertambahan ukur lilit batang. So macam itulah tumbuhan bertambah dari segi saiz. Ini kerata rentas. Alright. Masih sama lagi kedudukan-kedudukan setiap tisu vaskular ni dan juga cambium ni kamu kena ingat. Alright, ingat, kita ulang semula. Alright, diikuti oleh xylem empulur. Ni empulur bahagian dalam sekali. Xylem primer. Kemudian yang kedua kita ada xylem sekunder. Kemudian di antara xylem sekunder dan phloem sekunder adalah cambium. Cambium. Di antara itu adalah cambium. Kita tengok di sini gelang cambium. Di antara itu adalah gelang cambium. Gelang cambium. Kemudian baru kita akan berjumpa dengan phloem sekunder, iaitu gelang cambium tadi adalah nombor 3. Nombor 3. Phloem sekunder nombor 4. Phloem primer adalah nombor 5. Alright, dan barulah kita akan berjumpa dengan gabus. Alright. Sebelum tu cambium gabus dan di bahagian luar sekali adalah epidermis. Alright. Itu adalah turutan dari dalam keluar. Dari dalam keluar ke rata rentas batang pokok. Alright.
pertumbuhan sekunder pada batang. Next, kita pergi kepada pertumbuhan sekunder pada akar. Alright. Akar tumbuhan juga mengalami pertumbuhan sekunder bagi menambahkan ukur lilit akar. Kenapa? Pentingnya untuk menambah ukur lilit akar. Pernah kamu tengok pokok yang besar-besar, yang tua-tua tu kan? Ukur lilit akar dia memang besar. Kalau ada akar tu yang terkeluar di atas tanah tu dia, di mana tanah mengalami penurunan, akar tu timbul, kamu boleh nampak akar tu, kebanyakan akar dia besar-besar kan. Pertumbuhan sekunder telah dialami oleh akar-akar tersebut. Okay, proses pertumbuhan sekunder pada akar serupa dengan pertumbuhan sekunder pada batang eudicot. Alright. Mari kita tengok rajah yang telah dibekalkan di sini. Rajah 1.15, pertumbuhan sekunder pada akar. Alright. Okay, sel-sel cambium vascular membahagi dengan aktif. Sama juga sel cambium vascular memainkan peranan. Membahagi dengan aktif dan bergabung untuk membentuk gelang yang lengkap. Sel-sel dalam gelang cambium yang membahagi ke arah dalam untuk membentuk xylem sekunder dan ke arah luar untuk membentuk phloem sekunder. Ingat. So, kita tengok gambar rajah di sini. Okey. Xylem primer. Okey, xylem primer, cuba zoom sikit. Xylem primer. Ini struktur kerata rentas akar. Okey, xylem primer. Okey, di bahagian tengah ni bentuk macam cross. Alright, xylem primer. Kemudian diikuti oleh cambium vascular. Okey. Barulah kita berjumpa dengan phloem primer. Nombor 4 cortex, nombor 5 adalah epidermis. Ini struktur akar. Kita nomborkan supaya kita senang nak ingat. Alright. Kita tengok seterusnya. Ini xylem primer. Okey. Masih lagi cambium vascular. Okey. Kemudian phloem primer. Okey, phloem primer semakin mengecil di sini nampaknya, manakala xylem primer membahagi dengan lebih aktif. Alright. So kita tengok kat sini xylem primer. Okey, dan selepas itu tempoh masa yang seterusnya terhasilnya xylem sekunder. Alright, nombor 1, nombor 2. Kemudian gelang cambium yang berwarna biru ni adalah gelang cambium. Okey, ini adalah nombor 3, gelang cambium. Selepas gelang cambium tu baru kita berjumpa dengan phloem sekunder nombor 4. Okey, seterusnya phloem primer nombor 5 dan akhirnya kita akan berjumpa dengan epidermis. Alright. Of course sebelum tu adalah cortex lah. Ini cortex. Ini adalah epidermis. Ini nombor 6, ini nombor 7. Okey, epidermis nombor 7. Dan apabila sudah sampai satu tempoh masa, setahun yang seterusnya, okey, kalau kita tengok koreli akar di sini semakin bertambah, di mana dia telah membentuk satu gelang yang lengkap. Seperti yang dikatakan oleh poin di sini, membentuk gelang yang lengkap. Kalau kita tengok xylem primer, okey, ni yang lengkap. Xylem sekunder bahagian dalam. Kemudian di antara xylem sekunder dan phloem sekunder, cambium vascular nombor 3, phloem sekunder nombor 4, cortex nombor 5, epidermis nombor 6. Alright. Gelang yang lengkap maksudnya dia telah bercantum. Kamu tengok yang cross ni xylem primer. Kemudian satu gelang adalah xylem sekunder. Satu gelang lagi adalah cambium vascular. Satu gelang lagi adalah phloem sekunder. Okey. Satu gelang lagi adalah phloem primer sudah tiada. Okey. Manakala satu gelang lagi diikuti oleh cortex dan seterusnya epidermis. Okey, phloem primer hilang di sini. Disebabkan aktiviti cambium vascular, akar menjadi semakin tebal. Cambium gabus yang terletak di bawah epidermis
membahagi dengan aktif untuk membentuk sel-sel gabus. Gabus memberikan perlindungan kepada tisu akar. So, sama juga dengan macam yang berada di batang tadi, gabus memberikan perlindungan apabila epidermis merekahkan. So, begitu juga dengan gabus, kempen gabus yang terletak di akar ini. Okey, eksplorasi bio kat sini. Penghasilan xylem sekunder pada musim bunga dan musim panas. Okey, kalau kamu nak tahu, kita boleh kira usia satu pokok tu dengan mengira gelang yang ada pada kerata rentas batang dia. Ni dia. Okey, usia bagi pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan pada batang pokok. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan sekunder berlaku pada kadar yang berbeza mengikut musim. Pada musim bunga, apabila bekalan air dan cahaya matahari mencukupi, xylem sekunder yang dihasilkan adalah besar dan berdinding nipis. Maka tisu xylem yang terbentuk pada musim ini berwarna cerah. Pertumbuhan yang kurang sesuai pada musim panas dan kering menyebabkan xylem sekunder yang dihasilkan adalah kecil dan berdinding tebal. Maka tisu xylem yang terbentuk adalah berwarna gelap. Jadi ini poin ni, xylem sekunder gelang berwarna cerah pada musim bunga, xylem sekunder gelang berwarna gelap pada musim panas. Tengok, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap. Musim bunga, musim panas. Dan kita boleh kira usia pokok tu dengan mengira satu gelang tu adalah 1 tahun. Okey. Next. Last pada hari ini adalah pertumbuhan sekunder tumbuhan monokot. Tumbuhan monokot iaitu tadi kita tengok Eudicot kan, yang ini adalah monokot, satu cotyledon saja. Walaupun kebanyakan tumbuhan monokot tidak mengalami pertumbuhan sekunder, terdapat sesetengah daripadanya mengalami pertumbuhan sekunder seperti Darciana spesies, Aloe spesies, Agave spesies. Gambar foto 1.6. Okey. Alright. Gambar foto tumbuhan monokot yang mengalami pertumbuhan sekunder, ini antara spesies-spesies yang mengalami pertumbuhan sekunder lah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Alright. Okey, kepentingan pertumbuhan primer membenarkan pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Phloem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, phloem primer yang mengangkut hasil fotosintesis. Xylem primer mengangkut air dalam garam mineral, okey, melalui akar ke daun. Xylem primer memberikan sokongan kepada tumbuhan herba atau tumbuhan muda. Apa yang memberikan sokongan tu? Lignin. Okey, dinding yang berlignin. Okey, next, kepentingan pertumbuhan sekunder pula memberikan kestabilan kepada tumbuhan. Okey, memberikan kestabilan pada tumbuhan dengan menambahkan diameter batang dan akar yang agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Okey, memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan, menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem, menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan phloem tua dan rosak. Okey, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang memberikan perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan, kecederaan fizikal, serangan patogen. Mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan membiak. Right. So, berbalik kepada OP kita, pada hari ini kita telah cover tentang memerihalkan jenis pertumbuhan primer dan juga sekunder. Kalau kita ulang balik, kami akan dapat memerihalkan jenis pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan juga OP tambahan 1.2.5 mewajarkan kepentingan pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. So, cikgu berharap kamu dapat menguasai isi kandungan PDP-R kita pada hari ini
jawab soalan yang cikgu beri kepada kamu awal sesi tadi. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan, kamu boleh komen di dalam channel cikgu ini ataupun tanya direct dekat grup WhatsApp kita. Okey, apa-apa pun cikgu harap kamu faham, buat nota dan teruskan menjawab soalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.